Dia macam ni. Kau kena rotate. Sebelum kena cancel balik. Tak mula. Okay, sebelum kita start, kalau boleh kita share, siapa yang ada Facebook kita share live pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Saudara Izam Makno, Ketua Gerak 98 Peringkat Nasional, Saudara Murad Jalani selaku Ketua Gerak 98 Negeri Johor, Saudara Zabidi Abbas selaku Penasihat Gerak 98 Negeri Johor. Jadi kami di dalam majlis mengalu-alukan kehadiran Saudara Izam Makno selaku Ketua Gerak 98 ke Negeri Johor dan juga pasukannya. Jadi sebelum kita memulakan majlis berpetang ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan doa supaya majlis kita pada petang ini akan lebih diberkati oleh Allah SWT. Oleh itu saya menjemput Saudara Muasrin Musa bagi memimpin bacaan doa pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta mereka yang mencontohinya sehingga hari kiamat. Allahumma ya Allah, pada petang yang berkat lagi bersejarah ini sempena majlis pelancaran Gerak 98 Peringkat Negeri Johor yang akan beristiqomah dan cekal menghadapi ujian. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami, dan jadilah kami orang-orang yang berada dalam keredaan-Mu jua. Yang Muzillah Barakat, berkatkanlah bumi bertuah ini, jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk menjadi kami bakal pejuang yang dapat bersama-sama berganding bahu tidak kira pada jatuh dan bangun kami. Semoga segala usaha yang kami lakukan ini dapat memberi manfaat untuk rakyat Malaysia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muasrin Musa atas bacaan doa tadi. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Ketua Cabang Kulai, Saudara Hasnizam Husin. Sebelum kita mula program dengan sesi ucapan, boleh tak kalau kita laungkan keramat reformasi kita? Lawan slogan semangat sikit. Reformasi. 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 Tanpa membuang masa, saya menjemput Saudara Murad Jalani. Tanpa membuang masa, saya menjemput Saudara Zabidi Abbas selaku penasihat kepada Gerak 98. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Yang berbahagia Saudara Muazzam Manur, Ketua Gerak
68 Nasional, Saudara Burat Heleni, Ketua Gerak 98 Negeri Johor, rekan-rekan pimpinan yang baru dilantik Gerak 98 Negeri Johor, otai-otai yang masih setia bersama perjuangan ini, Abang Hatta, Pengasas Keadilan Senai 1 dulu, Abang Bakar Komando yang lama, pejuang yang hebat turut hadir, terima kasih. Begitu juga dengan sahabat-sahabat khususnya di kawasan Pula yang masih istiqomah bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah dan rahimnya, pada petang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis pelancaran Gerak 98 Reformasi peringkat negeri Johor. Dan alhamdulillah, secara pribadinya kita di negeri Johor amat mengalu-alukan kemunculan gerak ini kembali. Setelah lama ianya menyepi dan setelah lama perjuangan asal yang pernah kita pertahankan dulu semakin pudar, semakin merosot, dan kini tiba masanya untuk kita kembali semula dalam agenda perjuangan yang sebenar. Dan saya sangat berterima kasih dan amat bersyukur bila mana Saudara Izam, ikon saya, ikon kita semua, ikon pejuang-pejuang lama, pejuang-pejuang muda ketika itu, sudi tampil bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu mungkin tuan-tuan sentiasa mengikuti perjalanan gerak yang sebelum ini dilancarkan di beberapa negeri di Malaysia ini. Semangatnya, matlamatnya masih sama, masih konsisten, dan inilah yang bertambah yakinkan yang saya untuk menumbuhkan gerak di negeri Johor. Dan gerak ini sebenarnya kalau kita tengok sedikit kebelakangan ini, dia menjadi ancaman kepada banyak pihak, khususnya di pihak-pihak kartel. Mereka memang cemas dengan kemunculan gerak, kerana sebenarnya bagi saya gerak ni sebagai satu pembangkit untuk mengembalikan kegemilangan perjuangan asal yang sebenarnya. Sebab itu dia rasa bimbang dengan kemunculan gerak. Dan saya yakin sampai masanya nanti seluruh negara ini gerak akan ditubuhkan, dan gerak akan bertindak, akan berjuang seiring dengan matlamat dan dasar perjuangan keadilan itu sendiri. Dan saya berbincang dengan Saudara Izam sebelum ini, bagaimana dia melahirkan rasa kerisauannya. Dia risau tentang parti keadilan, yang mana semangat juangnya tidak lagi seperti dulu. Pemimpin-pemimpin yang lahir sekarang ini tidak seperti yang diharapkan dulu. Dan kita nak pastikan dengan tertumbuhnya gerak, dengan harapan khusus anak-anak muda yang lahir setelah kemenangan PH, yang tidak faham, tidak mengerti maksud agenda reformasi ini. Agenda reformasi ini akan kita terang pada jiwa-jiwa pejuang-pejuang, khususnya pejuang-pejuang yang muda. Namun dalam waktu yang sama, saya juga mengharapkan semoga agenda reformasi ini dapat diteruskan dan diistiqomahkan. Dan kalau tuan-tuan tengok pada ketika ini, walaupun dalam tempoh 2 tahun kita pernah menang, 2 tahun, hampir 2 tahun sebagai parti pemerintah. Tengok, kita saksikan sendiri kat mana arah perjuangan kita. Seolah-olah tersasar. Ramai rakan-rakan kita, pejuang-pejuang yang lama
yang dapat susah payah sejak di awal. Tapi di mana mereka itu? Mereka itu seakan-akan tidak dihargai. Inilah keluhan daripada ramai, khususnya otak-otak ataupun rakan-rakan perjuangan yang lama. Mereka mengeluh kerana pimpinan yang lahir ketika ini tidak prihatin, tidak berjiwa perjuangan yang sebenar. Kita berjuang bukan untuk kekayaan kita. Kita berjuang bukan untuk jabatan. Bukan kita tergila, bukan kita nak merebut jabatan. Ini matlamat tujuan. Mereka awal dulu perjuangan kita sedemikian. Tapi kenapa bila kita dah menang, corak perjuangan kita berubah sama sekali. Harta menjadi matlamat utama. Bukan untuk rakyat, tapi untuk diri kita. Kenapa ini berlaku? Dan di sinilah munculnya saudara Izam untuk membetulkan kerajaan. Dan saudara Izam sendiri memang bersedia untuk bersama-sama dalam gerak, khususnya di peringkat nasional, untuk memastikan semangat juang agenda reformasi ini dapat kita bangkitkan semula dan kita teruskan sehingga negara kita menjadi negara sebagaimana yang kita idam-idamkan. Agenda reformasi itu dapat diperjuangkan. Dan insya-Allah tuan-tuan, saudara Izam, bagi kami gerak 98 Negeri Johor, kita sangat berbesar hati dengan kemasukan Izam ke dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan kita mendesak supaya pucuk pimpinan parti mengambil tindakan segera, proses secepatnya dengan adil dan saksama agar permohonan Izam ini untuk menjadi ahli boleh disegerakan dan diluluskan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya rindukan zaman dahulu, zaman berjuang susah payah dulu, lari daripada polis. Abang Bakar cerita dia larikan Izam dengan motor tanpa helmet dan sebagainya. Yang itu tak ada lagi ketika ini. Kita nakkan agar pemimpin kita faham, walaupun tidak rasa, tapi faham akan kesusahan pejuang-pejuang yang lama. Dan sekarang ini tuan-tuan, satu lagi NGO di bawah kartel penggerak nasional apa? Penggerak nasional lah, NAW lah, aktif sekali bergerak turun ke akar umbi. Sedangkan kita keadilan tidak merebut peluang untuk bertemu dengan segenap lapisan masyarakat. Ini yang kita bimbang dan kita risaukan. Dan kami gerak, khususnya di Johor, kami akan lakukan yang terbaik untuk parti dan untuk masyarakat keseluruhannya. Dan insya-Allah saya mohon sokongan daripada tuan-tuan, khususnya di negeri Johor ini, untuk sama-sama bergandeng bahu dengan anak negeri Johor, dengan gerak 98 negeri Johor ini, agar usaha kami untuk kejayaan PH ini tercapai. Dan insya-Allah tuan-tuan, saudara Murad yang saya kenal setelah dipilih, dilantik oleh saudara Izam untuk menerangi gerak 98 negeri Johor, berkemampuan, dan saya berkeyakinan beliau boleh mengurus takbir dan memanfaatkan jawatan ataupun lantikan yang telah diberi kepada beliau. Dan insya-Allah sama-samalah kita mendukung dan menyokong gerakan gerak ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu ucapan ringkas saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kasih diucapkan kepada saudara Zabidi, saudara Zabidi Abbas selaku penasihat gerak 98 Negeri Johor. Saudara Zabidi ini dia otai lama. Kalau dekat Johor ni dia salah seorang mantan ketua MK Negeri Johor. Yang saya respect dia ni, walaupun dia bukan macam kita lah, maksudnya dia tak berapa sihat sebab dia ada sakit stroke. Bukan cacat bang. Dia kurang upaya, tapi kemana sahaja program parti dia akan ada. Masa pembangkang, semasa dia di kerajaan, kemudian jadi pembangkang balik. Sampai hari ini dia kekal istiqamah. Tapi kadang-kadang kita yang sihat ni pun tak terdaya nak buat macam mana yang Abang Zabidi buat. Jadi kalau kita beri semangat dulu kepada ini ya. Okay, baik, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Saudara Murad Jalani selaku pengerusi Gerak 98 Negeri Johor bagi menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis Saudara Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat ilahi kerana limpahnya dapat kita berkumpul pada petang yang mulia ini. Yang dihormati Saudara Riza Muhammad, Ketua Gerak 98 Nasional. Yang saya hormati sahabat saya Saudara Zabidi, penasihat Gerak 98 Negeri Johor. Jawatankuasa saya Saudara Osman sebagai timbalan, Puan Rozia atau lebih dikenali dengan Mak Intan sebagai setiausaha, Saudara Hilman pembantu setiausaha, dan semua jawatankuasa termasuk Cik Syafiq, kita punya bendahari Negeri Johor. Okey, saya tak ada nak bercakap panjang. Apa pun matlamat penubuhan, saya akan sentuh sikit matlamat penubuhan kita Gerak 98 ni. Okey, ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan parti dan jentera parti yang sama-sama kita bina dulu untuk terus bergerak aktif kerana kita semua sayangan parti. Jadi atas sebab ni kita berjumpa hari ini untuk dengar lebih lanjut penjelasan daripada Saudara Rizam. Penubuhan ini juga untuk mengembalikan semangat reformasi serta kuatkan parti dengan anjuran program-program serta perjumpaan bersama pejuang asal melalui Gerak 98. Dan kita akan berhubung dan cuba mencari pejuang-pejuang asal yang dulu aktif, sekarang kita pun dah lama tak bertanya khabar. Kita akan cari mereka untuk bersama-sama kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga amat berharap semangat juang dan semangat reformasi pada semua golongan dapat dibina semula. Kita semua mahu semangat tersebut terus disubur dan membiak dalam jiwa pejuang, terutama kepada generasi muda yang semakin dijarakkan mungkin kerana terlepas pandang atau ada yang terleka tentang situasi ini. Ingin juga saya menegaskan di sini, kita semua menolak perbezaan dan berbalik kepada semangat 98 demi sebuah perjuangan. Dan pastinya kita berlapang dada membuka kembali pintu kepada mereka, terutama bekas pemimpin yang ternyata mampu membawa gelombang kebangkitan semua semangat rakyat untuk parti dan negara. Ini merupakan antara semangat Gerak 98 yang kita semua bawa. Maka
tidak ada sebab dan alasan untuk parti menangguhkan penerimaan semula saudara Izam ke dalam parti. Saya berharap usaha kita ini menjadi titik tolak dan pemangkin semangat untuk perjuangan kita. Saya juga melihat usaha ini juga menjadi tanda arah hala dan memberi kebaikan dan manfaat kepada parti, rakyat dan negara. Saudara-saudari sekalian, di kesempatan ini juga saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Ketua Gerak 98 Negeri Johor. Saya juga amat berbesar hati kerana tidak berseorangan, kerana dikelilingi oleh orang-orang yang dahsyat dalam perjuangannya, seperti ramailah Abang Bakar Komando, Saudara Zabidi, lebih-lebih lagi Saudara Izam daripada pusat. Akhir kata dari saya, menggesa kita terus kekal komited dalam memperjuangkan semangat kita dalam gerakan 98 ini terus menjadi benteng dan bergerak barisan hadapan dan seimbang dengan prinsip perjuangan parti kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rajalani atas ucapan yang telah diberikan. Baiklah, kita terus ke acara kemuncak, iaitu ucapan daripada saudara Izam selaku Ketua Gerak 98 tingkat nasional, seterusnya melancarkan Gerak 98 Negeri Johor. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Reformasi. Reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam sejahtera. Saudara musi majlis yang saya muliakan, saudara sahabat lama saya, saudara Zabidi Abbas, nasihat Gerak 98 Johor, saudara Murad Jalani, Ketua Gerak 98 Johor dari Rozia, Siuksa, Ketua Cabang pun ada, Ketua Cabang Kulai, saudara Nizam, orang lama, saudara Hatta, yang istimewa tentunya hari ini Abang Bakar Komando. Satu tepukan kepada beliau. Dalam ketidakuzuran tu dia boleh panjat 2 tingkat punya tangga. Semangatnya. Ya. Saya masih ingat lagi peristiwa paling manis, mungkin paling pahit juga. Manis sebab kita dapat kalahkan polis dalam masa itu. Sumpah Keramat pertama di Taman Medan. Pada masa itu saya dikepung, kami semua dikepung polis. Saya ada perintah untuk menahan saya pada malam itu, tetapi Abang Bakar Komando berjaya melarikan saya, sehingga kita lepas, lolos, bebas. Tak tahu motor siapa dia pakai, tak tahulah. Itu semangatnya. Memang ya, reformasi ini punya semangat yang istimewa di Johor. Saya masih ingat awal-awal dulu, masa saya diminta diarahkan oleh Tok Sri Anwar untuk keluar daripada Malaysia pada masa itu, sementara untuk membina kekuatan, kita keluar daripada Johor, daripada Setulang apakah, JT pergi Batam tu, Setulang, Setulang, daripada Johor. Saya masih ingat semangatnya. Masa itu awal-awal kita tubuhkan keadilan Johor, arwah Cikgu Kahar, pujuk dia untuk jadi ketua arwah dah. Wallahyarham, kena pujuk dulu masa tu. Makan di Stadion Mutabak Singapura di Muar. Masa tu kena pujuk mau jadi ketua. Sekarang saya dengar boleh tahan dekat berebut. Dulu. Dan awal kita mula gerakan reformasi, saya mesti ingat di Senai, tak saya, ya, di bawah pimpinan arwah juga, Saudara Ismail Awab, bekas Ketua Angkatan Muda Johor awal.
pada masa itu, dan kita terkejut luar biasa ya, sambutan di Senai pada masa itu. Nampak semangatnya. Ya, dan tentulah dengan mereka-mereka ini, Saudara Zabidi ini bukan orang biasa. Dia bukan sekadar tokoh politik, tokoh angkatan muda, tapi pernah dianugerahkan tokoh belia negeri Johor. Dan dia bersama-sama kita, saya merasa semangatnya. Dia masih duduk di sebelah saya walaupun ada sedikit keuzuran. Ya, tetapi semangatnya luar biasa. Saudara arwah Nasir Tasrif, arwah juga, Allahyarham. Ya, ramai yang telah pergi. Ya, tapi semangat mereka itu, ya, kita doakan, ya Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, kepada mereka semua, ya, arwah-arwah Allahyarham ini yang memberikan kekuatan dan semangat. Ya, sebab itu hari ini juga kita lihat kekuatan Johor. Ya, saya dalam sebulan, ialah 2 bulan lah lebih kurang, ya, kita tubuhkan gerak 98, dan Johor ni negeri ketiga, ya, antara paling awal yang telah siap untuk dilancarkan pada hari ini. Ini hebatnya. Saya ucap terima kasih Saudara Murad. Dia cukup berat nak terima, tetapi ya, atas dasar semangat, ya, dan dia juga bertugas dengan YB Hassan Karim, salah seorang daripada ahli parlimen yang berani, yang ke depan, ya, yang kita ikuti, ya, bekas ketua pemuda Parti Rakyat dulu pernah bersama-sama saya. Jadi kesemua, ya, semangat ini kita garapkan untuk membina semangat gerak 98. Ini yang kita perlukan. Ya, kita perlukan semangat gerak 98 ini kerana kita tahu kita diserang. Ya, gerakan reformasi diserang, tokoh reformasi diserang, parti reformasi diserang, kerajaan reformasi itu diserang. Sudah tumbang kerajaan reformasi. Ya, kita ada pembelot besar, kita ada pengkhianatan terbesar daripada orang besar daripada PKR. Ya, serangannya kuat. Ya, dan sebab itulah kita perlukan kepada semangat ini. Ya, semangat gerak 98 yang merupakan entiti pertama yang ditubuhkan selepas reformasi. Itu bermula. Anwar Ibrahim ditangkap 2 September 98, pecat 2 September 98, ditangkap 20 September, 27 September gerak 98 ni, gerakan keadilan rakyat, itu mula ditubuhkan. Kita mengambil semangat itu. Hanya 7 hari. 1 minggu saja selepas Anwar Ibrahim ditahan, ya, kita melihat sosok-sosok besar pada masa itu. Ustaz Fadil Noornya, Datuk Syed Hussein Ali-nya, Presiden PRM pada masa itu, Parti Rakyat, Lim Kit Siang Chen Man Hin, dan tentunya Datin Seri Tuan Azizah, ya, yang masa itu belum ada Parti Keadilan. Tetapi semangatnya luar biasa. Ya, dalam keadaan kita masih kelang kabut, tokoh kita ditahan, dalam masa 7 hari kita telah berani membuat keputusan untuk menubuhkan satu gagasan yang bagi saya dan kalangan sejarawan menyebut antara gerakan dan gagasan yang paling besar, ya, yang ditubuhkan semenjak merdeka, yang merangkul semua parti-parti yang pro reform, yang merangkul semua kaum, ya, individu, NGOs. Ya. Ini kerana apa mereka boleh membuat keputusan cepat, mengapa kita boleh membina gagasan besar dalam tempoh yang singkat, kerana kita fokus, ya, tak ada kepentingan, ya, tak banyak percaturan, ya, kita fokus terhadap perjuangan, ya, untuk menegakkan keadilan, dan kita lawan habis-habisan, ya, orang yang paling berkuasa pada masa itu, Perdana Menteri pada masa itu yang paling berkuasa. Hari ini kita sampai Johor, kita nak lawan Perdana Menteri juga, sebab memang prinsip perjuangan, ya, kita lawan orang paling berkuasa. Itu prinsipnya betul. Sebab itu Fadil Noor jadi Presiden PAS, ya, masa itu nampak gegarannya, semangatnya hebat, ya, membina kefahaman luar biasa, merubah dan menganjakkan perjuangan rakyat dan PAS itu sendiri. Kerana Fadil Noor sebagai Presiden PAS pada masa itu benar-benar menjunjung semangat yang pernah ditunjukkan oleh khalifah-khalifah Islam dan pemimpin-pemimpin besar. Ya, apa dia semangat? Semangatnya ialah untuk mempertahankan, membela kelompok yang dizalimi dan melawan orang yang paling berkuasa. Itu semangatnya. Bukan macam PAS sekarang. PAS sekarang dia jaga Perdana Menteri je. Dia jaga orang yang berkuasa. Dulu Najib Perdana Menteri, sokong Najib. Ada kes Tuan MDB pun sokong juga Najib. Dia kabur, dia tak nampak. Kita ada cerita video kabur kan? Yang ni kabur Wan MDB. Sebab Najib masuk Perdana Menteri. Bila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia sokong Mahathir. PAS ni. Dia boleh sokong Mahathir.
Kan? Undi percaya pada Mahathir. Ingat masa itu. Sekarang ni Muhyiddin disokong juga. Nak buat undi percaya juga. Sebab itu longlai, lemah. Semangat perjuangan itu lemah. Sebab apa? Sebab pemimpinnya tak sama dengan pemimpin dulu. Pemimpin PAS hari ini tak sama dengan pemimpin PAS pada masa itu, pada tahun 1998, Faldeno. Semangatnya apa? Semangatnya melawan orang yang paling berkuasa dan mempertahankan orang yang paling lemah. Ini semangatnya. Ini sebab saya dan rakan-rakan kita bina Gerak 19. Gerak ni bukan apa-apa. Bukan NGO pun. Ada kawan buat NGO reformis, buat kenyataan mendokong untuk Sri Anwar sebagainya. Kita tak terlibat. Dan kita menyokong, tapi kita tak terlibat sebab saya kata kita kecil. Kita gerak lebih kecil daripada NGO. Kita hanya membawa semangat saja. Dan semangat ini yang kita mau bawa sebab kita mau fokus yang betul. Kita mau melawan Perdana Menteri. Hari ini Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin. Betulan orang Johor. Sebab tu kita mau lawan dia. Dan ada sebab dia. Sebab dia tak betul. Saya kenal lah Muhyiddin ni. Saudara orang Johor lagi lah kenal dia. Dia pernah jadi Menteri Besar Johor. Sebelum menjadi Menteri Besar Johor, dia pergi perembat ketua dia. Tan Sri Osman Saad masa tu. Dia lawan Osman Saad. Muhyiddin. Selepas itu masa Pak Lah jadi Perdana Menteri, dia tikam belakang Pak Lah. Tuan masih ingat? Sampai Pak Lah kata dia cukup terkesan dengan orang lain, dia tak kecil hati dia dengan Muhyiddin. Sebab dia yang bagi ruang pada Muhyiddin. Dia angkat Muhyiddin. Dia bagi jawatan pada Muhyiddin. Masa itu dia dah kalah dah dalam pimpinan UMNO. Tetapi bila nampak ada ruang, Muhyiddin orang pertama yang minta Pak Lah letak jawatan. Sebab itu Pak Lah terkesan. Bahaya Muhyiddin ni. Saya dah ingatkan dululah. Saya kawan-kawan kita pergi Jakarta. Saya tahun lepas saya bekerja di Jakarta. Saya jumpa di Jakarta, saya bagi tahu mereka. Saya kata, jaga. Masa tu lagi, masa PH sana saya kata jaga Muhyiddin. Jangan jaga yang lain, Muhyiddin. Sebab dia punya rekod. Dia punya rekod untuk membuat tindakan dan keputusan politik yang tak ada moral. Tak ada nilai. Jatuhkan Osman Saad pada masa itu yang angkat dia di Muar atau Pagoh. Masa itu bahagian Muar saya. Dulu cerita. Pak Allah yang bagi ruang. Dia tikam belakang. Sekarang dia tikam belakang. PH. Dia kita angkat, kita bagi ruang daripada setelah dipecat jadi daripada timbalan Perdana Menteri, tak ada apa pun, dibagi ruang, kembali berkuasa, akhirnya tikam belakang. Dia yang sign perisytiharan tentang transisi kepimpinan untuk pergi daripada Dr. Mahathir kepada Anwar Ibrahim. Dia presiden bersatu, dia sign. Dia antara 4 tokoh yang sign. Tetapi dia belot, dia khianat. Ini Muhyiddin. Saya dah ingatkan. Sekarang dia jadi Perdana Menteri. Kita tak ada masalah, kita lawan. Dan prinsipnya apa? Prinsipnya itu. Prinsipnya khianat. Kita tak boleh kompromi dengan orang yang khianat. Dan dia khianat kepada kerajaan reformasi. Khianat pada kerajaan reformasi. Tak boleh. Sebab itu saya buat kenyataan tadi. Dalam perjalanan saya sempat buat kenyataan. Hari Isnin ni ada sidang Dewan Rakyat. Dia pula bagi usul. Muhyiddin. Dia usul bagi Perdana Menteri untuk tukar, ganti speaker. Betul? Dia bagi usul. Tak ada moral. Apa masalah dengan speaker Dewan Rakyat? Dia nak tukar. Apa dia buat jenayah? Apa dia buat salah dalam Dewan Rakyat? Dia antara speaker Dewan Rakyat, Dewan Parlimen yang paling dihormati. Kerana prinsipnya. Kerana sifat dia, sikap dia yang adil. Rekod jelas menunjukkan dia pernah buat keputusan yang memihak kepada blok pembangkang dan juga memihak kepada blok kerajaan. Sebab dia bekas hakim. Rekod dia semasa menjadi hakim pun clear, very clean. Jadi speaker Dewan Rakyat clean. Mengapa kena tukar? Kita ada Perdana Menteri buat usul tukar. Yang patut tukar Perdana Menteri. Yang patut tukar, yang bagi usul tu, dia patut ditukar. Kerana apa? Kerana dia yang lakukan jenayah. Dari segi prinsip moralnya dan prinsip undang-undangnya, yang perlu ditukar hari Isnin ini bukan speaker Dewan Rakyat.
Yang patut ditukar, yang mesti ditukar adalah Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. Orang Johor, minta maaf. Kan? Orang Johor setuju ni? Setuju? Jangan kata pula. Ya. Kalau tak, dengar saya punya pandangan, mesti setuju. Sebab apa? Memang prinsip moral dan undang-undang. Kita bukan lawan. Kita kena lawan Perdana Menteri. Tapi bukan lawan sembrono. Kita bukan lawan ikut emosi. Kita lawan ikut prinsip undang-undang. Dia merupakan Perdana Menteri bukan sekadar khianat, bukan sekadar ikut pintu belakang. Dia seorang Perdana Menteri yang mendapat jawatan Perdana Menteri dengan menyogok ahli-ahli parlimen dengan rasuah jawatan untuk mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri. Ini ada bukti, ada audio. Saudara dengar audio tu? Kalau tak dengar, balik dengar. Sebab ini Perdana Menteri. We have to be very serious apabila membabitkan Perdana Menteri. Pertama, seperti yang saya sebut tadi, sirahnya, sejarahnya. Kita kalau berjuang mau lakukan perubahan, mau lakukan reformasi, kita lawan orang yang paling berkuasa. Jadi siapa paling berkuasa di Malaysia? Perdana Menteri. Kita kena fokus Perdana Menteri ini. Jangan fokus benda-benda lain. Fokus Perdana Menteri ini. Sebab itu bila ada keluar audio suara mirip dia. Suara mirip dia. Dan sampai hari ini dia tak nafikan. Maknanya kita ambil itu suara dia. Kalau bukan suara dia, dia kena nafikan. Atau dia saman siapa-siapa yang keluarkan audio itu. Sebab ini audio serius. Dalam video, dalam audio itu dia sebut apa? Dia kata, saya senang sikit ada, apa dia panggil? Adalah dia punya ayat itu kan, schema dia tu kan. Apa ni? Scheme of things. Baik, kenal kita ada. Kenal semua ada depan saya ni. Komando ada, kenal semua ada kan. Terror Johor ni kan. Scheme of things. My scheme of things is kita UMNO ni senang dia kata. Kita bagi jawatan, dia sokong kita. Kita bagi jawatan menteri, kita bagi jawatan Perdana Menteri. Tak cukup juga, kita bagi jadi chairman JLC sana, chairman JLC sini. Itu suara dia. Dan lepas itu dia akan sokong kita. So maknanya dalam audio tu dia dah merancang dalam mesyuarat parti dia. Ini bukan sembang-sembang kedai kopi. Dalam mesyuarat parti dia ada audio yang menyebut, dia sebut suara dia, suara orang yang nak jadi Perdana Menteri ni, bagi tahu dia, kita akan sogok ahli-ahli parlimen UMNO, pemimpin UMNO yang memang paling senang kena sogok, kan? Memang hidup dia memang makan sogok dan bagi sogok ke orang rasuah aja, kan? Untuk sokong kita supaya kita jadi Perdana Menteri. Itu audio dia. Itu audio. Itu bukti. Kedua, perlakuan dia. Setelah dia jadi Perdana Menteri, dia buat. Betul? Dia buat. Habis semua JLC ni bagi orang UMNO. Bagi kelompok-kelompok mereka. Bagi orang yang belum dalam blok dia, jadi geng dia. Habis semua. Hampir semua pemimpin JLC. Punya teruk, kemaruk je orang ni. Sampai tak tahu malu. Sampai ada yang dapat satu JLC, tengok tak berapa anak bagus sangat, kemudahan gaji kecil, tukar JLC lain mah. Punya kemaruk macam tu. Dan ini berlaku. Maknanya perlakuan rasuah itu berlaku. Sebelum itu audio, dia merancang. Setelah itu perlakuan berlaku. Maknanya menyogok jawatan, memberi jawatan JLC untuk dia menjadi Perdana Menteri atau kekal menjadi Perdana Menteri. Itu sogokan. Itu dalam definisi rasuah. Itu jenayah. Sekarang kita nak tanya, di Johor, di bumi Perdana Menteri ini, kelahiran dia, bukan bumi dia lah, kan? Bumi Allah Ta'ala, tempat kelahiran dia, kita nak tanya, SPNM, mana siasatan? Patutnya sekarang Perdana Menteri ini dah dipanggil soal siasat. Dah didakwa. Bawa kes masuk mahkamah. Dan sementara perbicaraan belum selesai, dia kena berhenti jadi Perdana Menteri. Setuju? Ini yang kena berlaku. Ini yang mesti dipertontonkan dalam parlimen. Hari Isnin ni saya mau lihat kawan-kawan saya daripada parti-parti reformasi ini untuk bangkit, untuk pertahankan maruah parlimen, maruah Malaysia. Maruah Malaysia apa dia? Meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Apa yang betul? Speaker yang baik, speaker yang tak lakukan jenayah, mesti kekal speaker. Perdana Menteri yang jahat, Perdana Menteri yang lakukan jenayah, rasuah, mesti diganti. Ini prinsipnya. Kalau terbalik yang berlaku, kalau usul Perdana Menteri yang melakukan jenayah rasuah ini diterima, speaker yang tak lakukan jenayah ini diganti, apa pandangan rakyat dunia kepada Malaysia? Jatuh lagi, menggodom lagi wibawa kita.
Sebab itu tak boleh, saudara. Sebab itu petang ini di Johor ini kita desak, Gerak 98 kita desak untuk Muhyiddin Yassin ini diganti, tidak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia melakukan perlakuan jenayah rasuah, memberi jawatan GLC atas niat untuk mendapat kuasa sebagai Perdana Menteri. Itu adalah sogokan rasuah. Ada audio, ada perlakuan, dan mesti ada tindakan oleh pihak yang berkuasa. Ya. Adalah yang cakap kan, dia baik, ke sana ke sini kan. Baca doa. Masalah kita kan, baca doa aja selesai semua kan. Ya. Covid, masa Covid dia buat kerja betul, bukan dia buat kerja kan. Pengarah Kementerian Kesihatan yang buat, the frontliners yang buat, doktor-doktor, the nurses yang buat, dan rakyat Malaysia yang patuh, yang ikut arahan, yang terima, yang tanggung kesengsaraan dan kesusahan. Itu sebenarnya yang merupakan faktor utama kejayaan. Adalah dia, saya tak kata tak ada, bukan faktor. Ada faktor tapi tak besar. Dan bagi saya, kalau tanya saya, kita melawan rasuah daripada dulu sampai sekarang. Dari sudut lawan rasuah, dia gagal. Muhyiddin Yassin ni gagal. Ada kes rasuah masa Covid sampai sekarang tak selesai. Macam mana kata dia berjaya? Ada kes rasuah. Orang lupa, saya tak lupa. Membabitkan Kementerian Kesihatan, membabitkan pejabat Menteri Kesihatan. Menteri apa? Adam Baba, pandai orang Johor. Orang Johor kan. Banyak orang Johor sana kan. Menteri Air Suam. Air Suam. Dia babitkan pejabat Menteri Kesihatan. Babitkan 20 juta. Mungkin bagi setengah orang sikit 20 juta. Bagi saya, bagi kita tak. Bab rasuah tak kira lah 20 juta ke 2 juta ke 2 bilion ke sama. Dan paling penting dari segi moralnya saudara, dia berlaku masa orang susah, masa rakyat susah, dan dia membabitkan persoalan langsung kepada kelompok orang-orang frontliners. Ini membabitkan keselamatan mereka. PPE, Personal Protection Equipment, PPE itu, procurement tentang PPE itu menimbulkan syak, dan sebenarnya ada bukti pun, ada banyak percanggahan, unsur rasuah, unsur penyelewengan dalam procurement, dalam perolehan, dalam proses perolehan untuk supply PPE itu kepada kelompok frontliners yang membabitkan lebih 20 juta ringgit. Sudah ada tangkapan, sudah ada laporan SPRM. Saya bukan cakap kosong sekarang. Sudah ada laporan SPM. Saya pun ada kebanyakan daripada bukti-bukti itu. Jangan bagi saya. Jangan kalau buat rasuah, artinya nampak muka saya lah. Jangan faham sangat lah. Bukan kita bukan rasuah, kita masuk jail lawan orang rasuah. Itu saya dapat. Dan sampai sekarang tak selesai. Sepatutnya kalau Muhyiddin betul-betul ada moral, ada prinsip, betul-betul serius dalam soal ini. Ini soal orang-orang besar, kelompok-kelompok elit, mesti ada. Kalau tidak takkan jadi ini. Mesti ada kelompok-kelompok elit ini, tak tahu dia pejabat menteri ke di peringkat mana pun. Saya percaya, saya faham ada sampai di pejabat menteri pun. Sebab tangkapan ada ribuan. Yang bermain, yang menyeleweng, yang curang, yang menyebab dan membabitkan 20 juta ringgit dan menyebabkan kelompok frontliners itu boleh menanggung risiko besar terhadap keselamatan diri mereka. Sebab supply kepada PPE itu kepada kelompok frontliners itu, kami dipahamkan bukti yang kita dapat menunjukkan bahawa ia tidak cukup standard. Tidak menepati standard yang wajar dipakai. Tetapi diberikan disebabkan ada penyelewengan dan disebabkan kelompok-kelompok ini mau mengambil keuntungan 20 juta ringgit. Kita tak boleh kompromi macam ni. Kita tak boleh kompromi perkara-perkara macam ni. Mengambil kesempatan di atas kesengsaraan orang. Mengambil kesempatan di atas pengorbanan kelompok-kelompok frontliners ini. Dan mengambil risiko terhadap keselamatan nyawa mereka. Mengapa tidak ada siasat dakwaan sampai sekarang? Sampai sekarang. Mengapa? Mana pergi? Apa susah sangat ke? Sebab itu bagi saya, kalau saudara tanya, kejayaan
Muhyiddin Mukawit. Bagi saya tak ada. Tidak percaya sebab dari sudut ini, dari sudut memastikan mereka yang melakukan penyelewengan semasa Covid yang membabitkan kelompok frontliners itu tak berlaku sampai sekarang. Kalau dia betul-betul ada prinsip, dia Perdana Menteri yang betul-betul concern, dia sepatutnya telah bagi arahan dan beri perhatian khusus dan pastikan mereka yang menyeleweng ini mesti dihadapkan ke mahkamah, didakwa sekarang. Sepatutnya sudah selesai pun. Tetapi sampai hari ini senyap. Saya dipahamkan memang dipendam. Saya minta pihak berkuasa untuk jawab dakwaan kita Gerak 98 terhadap hal ini. Dan ini bukan main-main. Ini persoalan membabitkan Perdana Menteri. Ini persoalan membabitkan rasuah dan penyelewengan semasa krisis kesihatan yang melanda negara. Jadi sebab itu saudara yang saya kasih sekalian, tak boleh. We cannot compromise. Dia masa jadi Menteri Besar Johor macam-macam dia buat. Habis tanah Singapura. Banyak pandai orang Johor kan. Laut pun jual. Okey. Baik, sebab itu saya nak bagi cadangan kepada Gerak 98 Johor, mulai daripada sekarang korek balik semua transaction, semua tindakan, semua cerita, semua perkara yang membabitkan rasuah dan penyelewengan Muhyiddin Yassin semasa menjadi Menteri Besar Johor mesti kita angkat balik, bongkar balik dan perlihatkan kepada rakyat. Ini rupa Perdana Menteri. Ini mesti kita lakukan. Ya, ASJ buat semua. Ya, saya sedia untuk bersama. Sebab bagi kita rasuah tak kira masa. Orang kata itu lama. Rasuah 10 tahun ke 100 tahun ke, rasuah tetap rasuah. You never compromise. Tak boleh compromise. Kita kena ajar orang-orang kita. Tak boleh. Dan apatah lagi sekarang dia Perdana Menteri. Sekarang dia Perdana Menteri. Lepas tu jadi Perdana Menteri pun ikut jalan belakang. Tebuk atap lah, tebuk belakang macam-macam lah. Lepas tu jadi Perdana Menteri, sogok JLC, sogok jawatan. Ini semua ada bukti. Sebab itu kita tak boleh kompromi, kita tak boleh main-main. Kita kena kejar dia, kita kena hambat dia. Dan saya nak tengok orang Johor sendiri, Gerak 98 Johor sendiri yang hambat Perdana Menteri ini. Percayalah saudara, kita lakukan perkara yang betul. Kita kejar Perdana Menteri, kita kejar orang yang paling berkuasa, yang salah, yang khianat, yang merasuah. Itu jalan betul. Itu jalan betul. Itu bukan jalan salah. Tak apalah, ada orang yang sinis dan sebagainya. Tak apa, satu hari nanti mereka akan sokong kita. Sebab apa? Kita mengambil jalan dan sikap yang betul. Ini semangat 98. Ini semangat kita dulu, kalau saudara masih ingat. Kita bukan peduli. Kan, apa orang cakap masa dulu awal-awal, berapa kekerat sangat. Kan, yang sanggup ke depan, dukungan rakyat kuat. Tapi yang nak ke depan ni, yang jadi ketua ni, ni sekat Zabidi, Nizam. Kan, ramai lagi lah arwah, ramai arwah. Kan, yang ke depan tak ramai. Tetapi kita ke depan, kita jalan terus. Sebab apa? Sebab kita betul-betul yakin. Kita betul-betul yakin, kita fokus, kita tak ada kepentingan. Kita tak ada percaturan, kita tak ada baggage. Saya 2 kali di Kementerian Kewangan, saudara. Saya bukan sekali, 2 kali saya duduk Kementerian Kewangan. Ini lubuk dada. Kalau saya ada projek saya rembat, kalau ada share saya sapu, saudara ingat saya boleh berdiri sini. Cakap orang ni salah, orang tu salah. Saya boleh berdiri sebab apa? Sebab kita tak ada kepentingan. Tak betul saya lawan. Betul saya pernah masuk UMNO, pernah sokong UMNO, tapi UMNO yang macam mana? Pada masa itu, UMNO Pak Allah Badawi ini, dia nak anjakkan daripada BPR kepada SPRM. Dan dia buat. Dia minta saya sokong. Sebab itu perubahan juga. Itu pun reformasi. Reformasi ini dalam banyak form. Tetapi bila salah, bila menyeleweng, kita lawan. Saya lawan, saya letak jawatan. Saya bukan kena pecat, baru lawan. Muhyiddin kena pecat, baru lawan. Dah hilang jawatan TPM, baru lawan. Kalau tak pecat, belum tentu dia lawan. Jawatan aku ada. Bukan senang orang letak jawatan. Saudara. Letak jawatan sign, hilang jawatan gaji. Saya gaji lebih kurang menteri dulu. Ada saya Kementerian Kewangan. Ada 2 tahun lagi kontrak. Maknanya kalau saya duduk diam, jalan gaji. Tak ada masalah. Tak ada siapa nak kacau saya. Tapi sebab apa? Sebab kita ada semangat. 98. Ini semangatnya. Di mana pun kita berada. Semangat ini. Semangat reform. Semangat reformasi ini. Tak betul. Saya bukan sekadar letak jawatan. Saya saman Najib. Saya saman 1MDB. Saya orang pertama saman. Saya saman semua lembaga penasihat.
Saya saman. Orang kata sekarang apa jadi? You tarik balik. Ya, memang saya tak tarik balik sebab kerajaan PH mengintah 1MDB, manajemen baru, pengurusan baru minta saya tarik balik sebab mereka sendiri akan kerjakan Najib. Dia cakap masa tu lah, saya tarik lah. Tapi saya tengok tak ada kerja-kerja juga. Najib macam tu lagi. Tak apa lagi, kita tunggulah putusan mahkamah. Tetapi prinsipnya saudara, prinsipnya ialah untuk kita garap semangat gerak 98. Ini yang mesti kita garapkan. Dan inilah sebab saya bersama-sama dengan saudara di Johor ini, kita lancarkan gerak 98 Johor ini atas nama gerak 98. Atas semangat itu. Saya orang kecil saja, jangan bimbang lah. Ada yang kadang-kadang bimbang macam-macam dengan saya ni. Macam-macam, tak apalah. Saya tak penting. Yang penting kita garap semangat gerak 98. Kita pegang tu betul-betul. Kerana serangannya kuat. Serangan terhadap reformasi itu paling kuat sekarang. Sebab apa? Sebab reformasi itu paling dekat untuk mencapai puncak kejayaan reformasi. Kerana apa? Kerana tokoh reformasi, kepala reformasi, kepala lokomotif reformasi di Malaysia ini. Kalau di Indonesia itu kepala lokomotif reformasi Indonesia 98 Amin Rais. Saya pernah belajar dengan dia kan. Belajar silat reformasi dengan dia di Indonesia. Di Malaysia ini Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim itu sudah hampir menjadi Perdana Menteri, maka serangan terhadap reformasi, serangan terhadap Anwar, serangan terhadap PKR, serangan terhadap PH, koalisi yang sebahagian daripada PKR, itu akan semakin kuat. Sebab mereka tidak mahu reform itu berlaku. Ini yang paling penting. Ini yang kita kena faham. Sebab itu kita tengok pengkhianatannya luar biasa. Yang khianat itu timbalan Presiden PKR. Yang khianat itu naib Presiden PKR. Yang khianat itu ya beberapa ahli parlimen. Di Johor ni ada berapa orang ni? Berapa jembalang ada? 2 orang. Ada 2 jembalang. Itu pun kena kejar tu. Saya minta gerak 98 Johor kejar. Itu kerja kita. Kita kena serang. Kita kena dekati orang-orang mereka. Penyokong-penyokong mereka. Terangkan. Mungkin mereka penyokong kebanyakan tak salah. Mereka tak faham. Kita kena fahamkan. Kita jangan biarkan saja. Kita bukan cakap-cakap kita sokong Datuk Seri Anwar yang kita tetap dengan Parti Keadilan. Itu tak cukup. Kita kena terangkan mengapa kita tetap dengan Parti Keadilan. Kita kena terangkan mengapa mereka salah. Mengapa kelompok-kelompok kartel ini salah. Kita kena terangkan, fahamkan. Sebab apa? Sebab mereka langgar pada prinsip reformasi. Mereka menjadi alat kepada kelompok-kelompok elit. Mereka memberi kuasa balik. Orang tu dah jatuh dah. BN dah jatuh. UMNO Johor ni dah lingkup habis dah. Mereka sendiri pun tak pernah mimpi dia jatuh. Dah habis, hancur dah. Kita bagi kuasa balik pada mereka. Saya betul lah saya masuk UMNO, tapi saya tak bagi kuasa pada mereka. Mereka dah memang ada kuasa. Tak betul, kita tarik kuasa daripada mereka. Ini terbalik. UMNO tu dah tumbang. UMNO tu dah jatuh. Kalau di Johor ni dah tumbang lah. Betul. Dah habis kerajaan Johor ni pun dah habis lah. Disebabkan pembelotan, pengkhianatan, kita bagi balik kuasa pada mereka. Sekarang kita tengok apa mereka buat. Kerja tiap hari, nak menjawatan lah. Tak JLC sana, JLC sana, projek sana, projek sini. Bergaduh sana pun. Bukan pasal rakyat. Pasal jawatan. Gebut jawatan JLC. Tak cukup satu, nak 2. Macam-macam. Padahal rakyat susah. Ratus ribu sekarang hilang pekerjaan. Rakyat makan pun susah. Bayar bil pun susah. Bil elektrik pun macam-macam hal ada. Kita tengok kelompok yang rasuah dulu. Kelompok yang tak ada moral langsung. Tak ada moral, saudara. Saya cakap terang-terang. UMNO ni saya tak boleh terima. Kita awal dulu, saya Selangor. Mak bapak saya dilahirkan dengan perjuangan UMNO. Datuk Harun Idris, masa itu semangatnya beza. UMNO Johor juga ada punya rekod dan yang hebat. Perjuangannya untuk mengangkat martabat bangsa. Tetapi bukan UMNO yang sekarang. Bukan UMNO zaman Najib. Bukan UMNO yang sanggup tutup mata tengok ketua mereka sapu berbilion ringgit. Satu dunia tahu. Kamu boleh pejam mata. Kamu boleh pejam mata. Biarkan. No kompromi. Sepatutnya. Itu kita lakukan. Tapi apa yang kawan kita ni buat? Yang sekarang sudah jadi pengkhianat. Apa dia buat? Dia belon. Dia bagi kuasa balik kepada kelompok-kelompok yang tak ada prinsip, tak ada maruah ini. Yang tutup mata bila presiden dia sapu bilion ni, Perdana Menterinya pada masa itu sapu bilion ini, kita bagi balik kuasa pada mereka. Dan sekarang ni mereka buat pergi round 2 pula untuk sapu. Sekarang ni baru JLC, besok lusa tak tahu apa lagi yang sapu. Projek-projek saya dengar banyak
without tender dan sebagainya. Sekarang balik perangai lama. Ini kita tak boleh benarkan. Ini dosa kawan-kawan kita yang khianat. Ini kita kena tegangkan. Ini gunanya Gerak 98 ini untuk tegangkan. Kita tarik kelompok-kelompok yang lama. Saya dengar ada kawan yang lama berjuang. Kadang sebab kawan, ajak pula ikut. Ada yang terbabas juga. Jadi kerja kita untuk dekati mereka. Dan kita pahamkan mereka. Tapi setelah kita pahamkan, mereka mau juga sebelah sana, kita segang mereka habis-habisan. Kita lawan mereka, kita bina kumpulan baru. Kita bina. Biar dia mula dengan 2 orang, 3 orang, tak apa. Kita mulakan. Tetapi dengan semangat, dengan keyakinan, dengan falsafat, dengan information, ya, dengan ilmunya, ya, untuk kita tegangkan. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita melawan kelompok-kelompok. Ini semangatnya, saudara. Ini yang mendasari gerakan saya dan rakan-rakan. Yang bermula sebenarnya daripada Januari tahun ini. Januari sebelum Sheraton lagi kita dah round lah. Bermula daripada Perak ni. Ketua sekretariat ni pun ada sini, Zazali. Dia ketua Perak, daripada Perak. Perak yang mulakan. Memang Perak ni hebat kan. Lepas tu dia boleh, Datuk Bahaman dia boleh apa? Dia boleh bunuh JW Birch. Dia ada semangat dia juga masa tu. Masa saya jadi ketua pemuda PKR pun memang keadilan, Angkatan Muda Keadilan. Sebelum tu pemuda keadilan memang semangat banyak. Selain daripada Johor, dia Perak. Kita round, kita jelajah, kita dah bagi tahu. We cannot compromise. Sebab apa? Sebab serangan terhadap reformasi, terhadap kerajaan reformasi itu di puncak. Di puncak. Dan sekarang ni serangan datang daripada dalam. Satu dalam PKR dah keluar. Ini dalam PH pula. Lepas tu ada PH Plus pula. Keluar PH Plus pula. Semalam dia keluar lah pula. Jadi bebas pula. Lepas tu kita duk ikut lagi. Kita jangan terperangkap. Kita tengok berita 2-3 hari ni, Muafakat Nasional, UMNO, PAS, dia mesyuarat banyak kali dah. Memanglah dia bergaduh sekarang, tapi dia dah mesyuarat. Dia mesyuarat pasal apa? Dia mesyuarat tentang macam mana nak berlawan, macam mana nak berperang, macam mana bagi kursi. Memanglah banyak masalah, tetapi mereka mesyuarat. Mereka sudah ada tujuan. Mereka sudah fokus. PH jangan leka. Jangan asyik nak layan yang tua tu. Sampai kita pun terperangkap. Tiba-tiba kalau bubar parlimen, PRU, dalam keadaan PH macam ni, susah kita. Jadi jangan terperangkap. Saya dah bagi tahu lama dan saya tetap dengan keyakinan saya. Tak boleh. Mahathir ni tak boleh. Dia memang semua matlamat akhirnya ialah untuk pastikan bahawa reformasi itu tidak berlaku di Malaysia. Dia tak mau reform. Dia dah cakap pun dah. Baru ni dia dah terlepas cakap. Dia orang tua. Bukannya on selalu. Ada masa dia off lah. Dia tua. Dia cakap baru ni, dia kata, saya Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia bukan parti Melayu. Dia bukan daripada parti Melayu. Apa masalahnya? Tengok, dia dah tak betul. Kita dah bergerak maju ke depan dah. Orang dah tak fikir dah pasal Melayu, Cina, India. Orang semua nak bergerak sederhap. Negara-negara keliling kita semua dah ke depan. Investment mereka melonjak. Mereka melakukan reform. Tak ada lagi persoalan bangsa. Resis tak ada. Dia otak resis lagi. Anwar tak boleh pula jadi sebab dia parti Melayu. Itu sebab sebenarnya. Syafiq Abdul pula boleh pula. Itu parti warisan berbilang kaum juga. Itu nampak tak betul. Tetapi sebab apa? Sebab dia memang tidak mahu ada reform dan perubahan. Dan reform dan perubahan yang paling penting di Malaysia ini adalah anjakan daripada persoalan perkauman kepada persoalan prinsip. Masalah utama negara, ini kita tekankan saudara. Gerak 98 dari dulu sampai sekarang. Apa dia? Kita dan saya menjadi pemuda. Selepas tu saya diangkat jadi pemuda keadilan 7-8 tahun. 7-8 kali saya bagi ucapan dasar pemuda. Ada masa saya berucap sendiri, ada masa orang tolong berucap untuk saya. Sebab saya duduk dalam jail, macam mana nak berucap? Tapi saya buatlah ucapan dasar. Kawan saya yang tambah. Semua ucapan dasar kita tak pernah sekali pun persoalan rasuah tidak menjadi dasar utama. Rasuah itu perjuangan utama. Sebab apa? Sebab keyakinan kita. Masalah umat, masalah negara Malaysia ini
ialah rasuah. Bukan masalah kaum. Bukan masalah orang Melayu ke orang Cina ke orang India. Masalah dia orang pemimpin Melayu, pemimpin Cina, pemimpin India, rasuah. Itu masalah. Bukan masalah rakyat Melayu, rakyat Cina, rakyat India, ni tak ada masalah. Yang masalah pemimpin yang rasuah. Tapi ini yang membelenggu kita berpuluh tahun, saudara. Termasuk Mahathir. Ini kita kena ingat, dan perjuangan kita untuk ubah yang ini. Mahathir tidak mau ubah yang ini. Macam mana kita boleh bersama dengan dia? Dari segi prinsipnya, saudara. Itu dari segi prinsip. Dari segi praktikalnya. Dari segi praktikalnya. Macam mana kita boleh bersama lagi dengan dia? Dalam keadaan dia tidak mendokong kita. Tak mendokong pemimpin kita. Susah sangat Anwar Ibrahim ni nak diangkat jadi Perdana Menteri. Sampai Anwar jadi timbalan pula. Syafi'i jadi Perdana Menteri pula. Anwar satu level dengan anak dia pula. Mana masuk akal? Sebab apa dia buat ni? Sebab dia nak remehkan reformasi. Dia nak lemahkan reformasi. Dia nak turunkan martabat reformasi supaya kita lemah. Ya betul lah sekarang kita dah tolak. Tapi kita ambil masa 2 minggu untuk tolak. 2 minggu tu dah berjuta orang tengok dah. Atas Syafi'i, bawah Anwar Ibrahim. Berjuta orang tengok dah. Itu sudah cukup masuk dalam kepala orang. Merendahkan kewibawaan dan kekuatan kita. Itu strategi dia. Untuk rosakkan. Kita tak boleh, saudara. Dari segi praktikalnya, kita kena tegas. Dia tak boleh terima. Sekarang kita nak tanya. Sepatutnya. Saya orang biasa aja, gerak 98. Tapi kita nak cadangkan. Pimpinan PH, tanya dia. Kalau PRU berlaku, siapa lead Pakatan Harapan? Siapa lead kelompok pembangkang? Siapa Perdana Menteri pilihan kita dalam PRU 15? Dia kena dengan jelas beritahu, setuju siapa yang PH lantik. Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim. Ketua PH itulah calon Perdana Menteri. Mahathir kita mesti pastikan dia komit hal itu. Sekarang. Kita mesti pastikan. Kalau dia tak boleh pastikan sekarang, kita tinggal dia. Jangan buang masa. Kita bina kekuatan kita. Kita bina kekuatan kita. Kalau dia tak boleh komit sekarang, macam mana dia nak komit kemudian? Dia kena komit sekarang sebab mengangkat calon Perdana Menteri dalam PRU ke-15 itu penting. Dan kita mesti fokus dan kita kena berpadu bersatu dari sudut itu. Sebab itu, saudara, saya sekalian, ini semangat gerak 98. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Ada orang marah dengan kita. Itulah kita. Saudara kenal saya, daripada zaman saya pemuda sampai sekarang, kita cakap apa yang kita rasa betul. Kita tak ada kepentingan. Kepentingan kita adalah reform. Kepentingan itu pastikan reformasi ini berlaku. Dan kita kena faham betul-betul. Reform itu atas apa? Tanya saya, kita berpaksikan kepada perjuangan melawan kelompok elit yang berkuasa. Dalam Al-Quran jelas, surah Al-Hajj, kayalakuna dulatal bainal aghniya'i minkum. Jangan kamu biarkan hati itu berlegar-legar di kalangan hanya orang-orang kaya di kalangan kamu. Ini prinsipnya. Walaupun saya ulang berkali-kali, tapi saya tidak akan berhenti ulangkan. Sebab ini prinsipnya. Dan ini yang diserang. Dan inilah yang merosakkan kita, saudara. Ini yang merosakkan kita. Kita biarkan pemimpin di kalangan kita bukan sekadar tak melawan kelompok-kelompok elit yang berkuasa, dia jadi elit. Azmin Ali ini mempamerkan sifat-sifat elitnya bertahun-tahun, saudara. Saya tahu lama dah. Saya tunggu 13 tahun. Baru PKR pecat dia. Buang orang yang menjadi alat elit, jadi elit ini untuk duduk dalam parti reformasi. Saya beralah. Saya keluar daripada parti ini. Sebab saya tak nak bergaduh dengan bos saya. Sifat anak, beralah lah. Saya nak bergaduh dia lah. Tapi saya tak racun dia. Tak macam Azmin Ali duduk dalam beracun. Bunuh dia sekarang. Dan dia, itu satu hal. Bagi saya itu pemimpinan politik, saya tak heran. You boleh sokong, you boleh tak sokong. You boleh lawan, you boleh tak lawan. Tapi kita tak boleh kompromi apabila you mempamerkan sifat elit. Apabila kamu menggarap cara hidup elit. Azmin Ali ni bukan sekadar kahwinkan anak je 5-6 bintang hotel. Dia kahwinkan anaknya baru 3-4 tahun ni lah. Sebelum tu anak dia kecil-kecil. Tapi masa dulu pun kita semua tengok open house. Kalau di rumah dia, menteri pun kalah. Yang datang semua pun jenis-jenis elit. Yang habis duit pun puluh ratus ribu.
Kan? Yang makanan yang dihidang pun makanan elit, makanan mahal. Dan kita biarkan, kita tak tegas sampai dia naik jadi timbalan presiden. Sebaik tak jadi presiden. Hampir-hampir jadi presiden. Kita biarkan sampai ke tahap itu, saudara. Saya nampak 13 tahun lalu. Sebab itu saya tak setuju. Ya. Dan saya lawan. Saya tak setuju. Sebab itu melanggar prinsip. Ini bukan personal. Ini bukan politik. Ini prinsip. Perjuangan reformasi itu apa dia? Seperti yang saya sebut tadi surah Al-Hajj. Kita tak boleh biarkan harta itu berlega-lega di kalangan orang-orang yang kaya di kalangan kita. Tak boleh. Kalau kita sudah kompromi bab ini, habislah perjuangan kita. Tak guna. Kalau kita jadi kerajaan pun, kalau kita diangkat jadi menteri pun, kita akan jadi menteri sama perangai macam Menteri UMNO. Kita lihat 22 bulan, ada perangai macam tu? Ada? Saya nak tanya, ada ke tidak? Tak apa nak jawab. Kan? Tak apa nak jawab. Kan? Ya, tadi masa kat kedai kopi boleh tahan juga. Cakap saya. Tak setuju. Tak, ya. Kita tegur. Tak boleh. Sebab kita reform, kita parti reformasi, kita kerajaan reformasi. Kita tak boleh kompromi dengan sikap-sikap elit. Ya. Kita tak boleh benar. Akhirnya kalau kita biarkan, kita akan heret dengan budaya yang Ibn Khaldun sebut, yang akan bukan sekadar menjatuhkan mereka, tetapi menjatuhkan tamadun itu sendiri. Kita tak ada malu, tak ada nilai, tak ada moral. Seperti yang berlaku dalam UMNO sekarang. Ni tengoklah macam mana isteri Perdana Menteri. Dia masa jadi isteri Perdana Menteri, ya, dia boleh sapu apa ni, beli beg tangan sampai berjuta-juta ringgit, berkin ke apa kan? Berjuta-juta ringgit, berpuluh-puluh, beratus, berjuta ringgit, tak malu, tak kisah, berlumba pula lagi. Menteri itu datang, isteri menteri itu datang tunjuk, you ada kali, I ada yang latest punya, you tahu, you ada satu je, I ada whole collection. Itu budaya. Dan ini kata Ibn Khaldun, ini bukan main-main. Ibn Khaldun kata ini tanda-tanda kejatuhan tamadun. Dan ini kalangan kita buat. Ada kalangan kita buat. Tak ada malu. Baru ini bukan sekadar dia kumpul, dia tak malu. Dia boleh pergi mahkamah pula, suruh lawyer dia cakap apa? Cakap komplain. Sebab yang dirampas itu duduk dalam store, rosak. Kata. Komplain kat polis. Handbag dia yang berpuluh-puluh juta ni, kan? Dirosakkan oleh marker pen. Dia boleh komplain, dia boleh tak malu. Satu dunia boleh tahu. Kan? Dia ada puluh juta nilai handbag sebagai isteri Perdana Menteri. Tak ada langsung sense of moral, tak ada malu. Sebab apa? Sebab mereka sudah masuk ke dalam kejumudan, masuk dalam kelompok-kelompok yang merosakkan. Ini kita tak boleh biarkan. Ini kita kena lawan. Mana dia lawan? Baru ni kat sini, dia pergi makan pagi pula. Kan? Si Azmin Ali dengan Najib Tun Razak. Ini lupa. Dan kita biarkan dia besar sampai jadi timbalan presiden, sampai jadi menteri kanan, sampai jadi menteri besar. Dan sebab itu sekarang kita kena tegas. Gerak 98 kita bagi tahu kita akan tegas. Kita mahu pimpinan parti tegas. Kita mahu peringkat pimpinan parti setiap peringkat untuk tegas. Saya anak Selangor. Saya mahu kerajaan negeri Selangor. Kerajaan reformasi. Antara kerajaan yang masih tinggal lagi, kerajaan reformasi. Mempamerkan sikap-sikap ketegasan dalam mempertahankan reformasi. Dan menyerang kelompok-kelompok kata ini. Habis-habisan. Saya tak mau CP-CP lawan. Ini saya bagi warning. You nak lawan, you lawan betul-betul. Otherwise, you get out. Get aside, we fight. You nak lawan, lawan betul. We will never compromise. We have beaten once. We cannot be beaten twice. Dan ini soal prinsip. Sampai berapa kali kita nak kena? Tak boleh. Sebab itu, mengambil semangat di Johor ini dan menghargai semangat yang ditunjukkan oleh kawan Zabi di Saudara Murad yang bersedia, bukan saya arahkan ni untuk buat hari ni, mereka bersedia awal untuk melancarkan di Johor. Dan atas semangat itu saya bersama-sama dengan saudara. Saya akan bersama-sama dengan Johor. Abang Bakar Komando pun ada di sini, akan memberikan kekuatan semangat. Hatta ada di sini. Ramai kawan lama yang tadi Nizam sudah jadi ketua cabang. Kita banyak ramai kawan kita di peringkat ketua cabang. Sekarang saya minta mereka ke depan. Kita akan bantu sedaya upaya kita. Gerak 98. Saya akan garapkan kawan yang lama kita cari mereka. Cari mereka balik. Kan? Yang dah lama tak jumpa, kita cari mereka. Bawa bersama. Tolak ke tepi. Jangan kira soal jawatan.
ada sikit remeh-temeh orang bertikaikan macam-macam, ada sepasal keahlian saya lah, saya tak nak jawab, tak perlu, tak penting semua tu. Saya tak pernah kisah. Saya tidak tahu saya berjuang macam mana. Saya di Barisan Harapan bukan bertanding, saya Barisan Harapan masuk jail. Ya. You nak cerita saya jawatan dengan saya? Saya masuk keadilan, saya hanya bertanding sekali. Puluh tahun, saya bukan jawatan kecil, saya pengarah pilihan raya pertama. Tapi saya hanya bertanding sekali saja. Ada, masuk akal ke? Kan? Orang puluh tahun dalam politik, bertanding sekali je. Sebab saya tak heran tentang tanding, saya tak heran tentang jawatan. Masuk jail, banyak kali. Masa orang susah, kes OSA semua, tak ada orang yang nak bangkitkan, tak ada orang yang bongkar. Sebab OSA masuk jail. Saya keluar, saya tak suruh orang buat, saya buat. Sebab apa? Yang penting bagi saya perjuangan. Bukan jawatan. Yang penting perjuangan. Kita kena selamatkan perjuangan ni, saudara. Sampai bila kita mau jadi macam ni? Sampai bila kita nak tengok rakyat Malaysia ditipu dan terus ditipu? Tak boleh. Sebab itu, saya harap ada kawan kata kedatangan saya beri semangat. Saya bagi semangat. Ya, saya juga dapat semangat daripada kehadiran saudara. Saya pun dulu bersemangat, ya, berjuang kerana saudara. Ya, Johor ni antara medannya. Ya, ramai yang telah pergi meninggalkan kita, tapi masih yang ada. Ada yang satu dua kata dah letih lah, ada yang nak resign. Jangan. Stay put. Kita akan fight. And this is our final laps. Dan insya-Allah kita akan menang, saudara. Kita akan angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri program pada petang ini, kita buka kepada sesi soal jawab. Mungkin kita buka satu atau dua soalan. Ada siapa yang nak tanyakan soalan kepada saudara? Tak ada Tengah fikir soalan? Fikir. Boleh fikir dulu. Jadi sebelum ada soalan tu, saya translate sikit. Kat belakang tu kru Gerak 98 ada jual stiker 3 RM10. Stiker ni saya kira dia legend lah. Kalau tengok design dia, gambar Dato' Seri Ibrahim. Ada satu lagi ni pun dia legend. Ni yang lama kan. Kalau ikutkan dah tak ada print yang baru lagi. Logo pun logo keadilan, first logo. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh beli kalau nak kan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup lah. Orang Johor mana? Johor dah steady lah. Dah clear. So maknanya clear apa yang telah disampaikan oleh ya, baik, sila. Sila bang. Wah. Bakar. Tahun lepas saya respon tu dia mentak je apa kawan dengan Nurul. Kata saya tak percaya dengan Mahdi. Saya tak percaya dengan Mahdi. Untuk dia Anwar. Dia hentak meja pada kawan. Bila Anwar Ibrahim sampai kawan saja. Dia hentak saja. Nurul ada, kawan ada. Dan cakap dah, saya tak percaya dengan Mahdi. Tengok, dia letak jawatan. Gila balik. Nak masuk pertanding balik. Dan jadi Perdana Menteri yang ketiga. Gimak dia. Okey, saya ada soalan. Ya. Okey, apa pandangan apa ni Datuk Zam kalau dalam PKR sekali kita pernah bercakap ada yang kata baris yang whatever kan. Jadi apa pandangan Cik Zam kalau ada di PKR yang dah reload untuk mungkin ada urus nak kembali apa pandangan Cik Zam? Ya, kita kena bagi ruang kepada semua orang yang mau berjuang. Tetapi mereka kena buktikan. Ya, dia mesti perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Itu kata W.S. Rendra, seorang pujangga hebat dari Indonesia. Ya, perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata.
Ya. Jadi mau kembali bukan sekadar kata ya saya mau sokong balik Anwar Ibrahim, tapi mesti dibuktikan dengan pelaksanaan. Mesti dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan yang jelas. Berani segang musuh Anwar, musuh reformasi. Tak cukup hanya cakap kita sokong Anwar, tapi kita tak berani segang musuh Anwar, tak berani segang musuh reformasi. Sebab apa? Sebab itu kawan kita. Tak boleh. Dalam perjuangan kita kena pegang pada prinsip. Jadi bagi siapa yang mau kembali, siapa yang mau memberi kesokongan pada Tun Sri Anwar, bagi saya dia kena berani untuk segang. Ada kata-kata soalan, kata-kata sinis, kata saya ni pula sebagian kartel. Ada juga kan. Jawapan saya senang saja, tengok rekod saya. Tak guna saya kata saya bukan kartel, saya bukan admin, saya bukan kelompok ini. Betul, admin kawan saya. Saya yang bawa dia masuk parti. Saya yang bagi jawatan saya pada dia. Dia jadi timbalan pengurusi keadilan Selangor itu, saya punya jawatan. Dia jadi pengarah pilihan raya pertama, pengarah pilihan raya PKR, jawatan pusat dia yang pertama. Itu jawatan saya bagi pada dia. Lepas tu saya tengok dia balik kepada perangai elit, saya lawan dia. Masuk Selangor pilihan raya yang lalu, saya sokong dia balik. Sebab apa? Sebab saya nak mempertahankan negeri saya daripada tumbang kepada UMNO. Yang lagi parah. Lepas tu saya pertahankan dia pada masa itu. Tapi setakat itu. Bila dia tak betul, saya segang dia. Jadi saya tak perlu kata saya tak bersama dengan dia. Saudara tengok rekod saya. Siapa yang serang Azmin semenjak, dan bukan semenjak Sheraton, sebelum Sheraton lagi. Membongkar komplot dia dengan Mahathir, membongkar komplot dia dengan Hishamuddin dan Mauzani, membongkar komplot dia membawa pimpin PAS, termasuk Menteri Besar Terengganu, bekas usaha politik Hadi Awang, ke London menjumpa Mahathir, buka komplot Hishamuddin berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, video kabur, video tak kabur kan. Saudara tengok semua serangan saya pada admin secara terbuka, live, dalam video. Saya tanya, siapa ada lagi pemimpin lain yang menyerang admin lebih banyak daripada saya? Itu saja rekodnya. Kita tengok kepada rekod. Kalau dia segang lebih banyak ataupun saya tak segang, okey, you boleh kritik saya. Tapi dari segi rekodnya, saya segang. Dan dia betul, walaupun dia pernah jadi kawan baik saya, kita pernah bersama, sama susah. Tetapi bila dia balik kepada kelompok elit, macam saya sebutkan tadi, saya boleh kompromi bab lain. Dia bebel kata Anwar tak bagi dia peluang, Anwar sokong Rafizi, Anwar sokong ini. Bagi saya itu semua politik. Tak apa, you nak sokong Anwar, tak sokong Anwar, you nak bantai Rafizi ke, you nak bantai, itu semua bagi saya biasa politik. Saya tak heran. You play your game, you menang, you kalah, But I cannot compromise kalau you bersekongkol dengan kelompok elit. Seperti yang saya sebut tadi, itu asas kita. Asas reformasi ini, kita mesti menumbangkan, menjatuhkan kelompok-kelompok elit kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk terus menipu rakyat. Itu kita tak boleh terima. Ini prinsip ini dan itu yang saya lawan. Dan siapa pun yang kata dia mau kembali dalam perjuangan reformasi, dia mesti mempamerkan dan berani untuk menyatakan prinsip ini secara terbuka dan tegas. Terima kasih. Terima kasih Saudara Izam. Ada soalan satu lagi? Ya. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Izam, saya Yusuf Rahman dari Persebaya. Ya. Saudara pernah datang ke Jakarta Madura program Sumpah Keramat untuk tahun-tahun. Ya. Satu soalan akan saya tanya pada saudara. Oleh itu saya nampak kita sedikit membahaskan kembali. Saudara Azmin pernah datang ke sini. Ya. Itu bertanding melawan Tan Sri Lanka. Ya. Dalam perbualan itu saya bertanya sama dia, seandainya satu hari nanti anda tersuci, adakah anda akan kembali? Dia kata, demi Allah saya tak anda. Itu kita tiga jawab dia. Kita sama-sama berjuang dalam keadilan, dan yang pastinya saudara pernah tergelincir dari landasan parti keadilan. Dan kami di sini masih setia. Dan 2020 anda kembali untuk memimpin NGO saudara. Saya tak kata saya setuju dengan anda, tapi yang pastinya satu jawapan yang ikhlas daripada saudara.
adakah saudara akan tinggalkan keadilan setelah saudara merealisasikan apa yang saudara inginkan? Maksudnya dah gerak-gerak tiba-tiba tinggal gitu. Begitu juga dengan Suphan Rahmat. Gerak-gerak tinggal ada diri. Jadi bukan nak mengungkit, tidak, tetapi nak tanya daripada hati sendiri. Boleh tak NGO gerak ini berterusan sampai bila-bila? Sampai keadaan menang kembali. Apa yang kita orang-orang lama sini semua alami ialah 22 bulan kami dipinggirkan, kami dianaktirikan, dan kami telah dibuang di peringkat cabang, di peringkat ranting, di peringkat apa sekalipun. Apakah keadilan menang akan datang? Kita kerja kuat, keadilan menang, kita akan dibuang kembali. Itu yang kita rasa muskil kadang-kadang. Kita berjuang, kita bekerja, tapi bila keadilan menang, minta maaf lah, kita semua dipinggirkan. Saya tak tahu lah. Betul. Ada yang dapat jawatan, saya tak tahu. Tapi bagi saya, bila kita tengok WhatsApp, hampir keseluruhan aktivis 98 dipinggirkan. Betul. Jadi apa yang kita nak perjuangkan sebenarnya? Kita nak keadilan menang, okey. Tapi pisang baru kali nanti kita kan akan dipinggirkan lagi. Sedih tu rasanya tu dipinggirkan ni. Sebab kita berjuang 20 tahun, tiba-tiba dipinggirkan. Jadi ya, kalau saudara boleh beri satu jawapan yang cukup memberi keyakinan kepada kami untuk menegaskan apa pun yang berlaku selepas ini, saya tetap bersama dengan keadilan ataupun menyokong kepimpinan parti-parti keadilan. Jadi itulah yang kami harapkan, bukan buat program lepas tu bila dah sampai tahap maksimal kita tinggalkan. Jadinya akan rasa kecewa tu berulang kembali. Kita tak nak kecewa tu berulang kembali. Penat. Kita dah penat sebab kita umur dari 50 ke atas. Jadinya untuk kita berjuang secara secara kuat akan tak mungkin. Ya. Sebab tu orang lama ni dia berhad bisman. Itu orang lama kan. Tapi ada janji lah daripada NGO gerak. Dia bukan jadi apa, janji bila dah menang masing-masing tidak meminggirkan kawan-kawan kita semua. Itulah. Saya harap itulah soalan saya, apakah janji saudara untuk ini istiqomah dalam perjuangan gerak ini? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat lama perjuangan. Selusup. Ya. Saya cuma canggah sikit je. Saudara kata saya tanpa apa-apa sebab saya tinggalkan. Ya. Buat sumpah keramat dan sebagainya, tanpa apa-apa sebab saya tinggalkan. Saya bukan tinggalkan PKR tanpa apa-apa sebab. Saya tinggalkan PKR dalam sebab yang cukup besar. Dan sebab itu kita lihat sekarang. Ya. Sebab itu kita lihat sekarang. Saya tinggalkan PKR sebab saya tak bersetuju apabila ruang diberikan kepada saudara Azmin. Sampaikan dia boleh melawan pada masa itu timbalan presiden, masa itu melawan bekas presiden PRM untuk jawatan timbalan presiden PKR. Pada masa itu saya tinggalkan kerana memberi ruang. Mengapa saya tidak boleh kompromi dengan saudara Azmin? Bukan kerana sosok dia, tetapi kerana dia mewakili sifat-sifat elit yang saya sebut tadi. Dan elit menjadi punca, asas kepada perjuangan kita. Dan saudara tengok sendiri, kerosakan yang dilakukan disebabkan sikap kita yang tidak tegas. Membiarkan sosok seperti saudara Azmin, sosok elit ini terus berada dalam PKR. Selama 13 tahun, selepas saya tak ada. Saudara lihat sendiri, PKR semakin rosak, permainan politik wang bermula, permainan politik elit itu bermula dalam PKR. Sebelum itu tak ada. Dan ini semua kerana apa? Kerana kita membiarkan kelompok elit untuk terus berada dalam perjuangan. Saya bagi jaminan saudara, saya akan tetap dalam perjuangan. Malah walaupun saya keluar PKR, saya tak pernah lari daripada perjuangan reformasi. Saya masuk UMNO pun atas nama reformasi. Saya lawan keluar UMNO pun atas nama reformasi.
untuk melakukan perubahan. Tak betul. Saya lawan. Dan saudara tengok dalam UMNO pun saya tak ada tempat, tak ada ruang. Sebab apa? Sebab saya tak boleh kompromi. Saya tidak boleh mengamalkan politik elit dalam UMNO itu. Saya tak kompromi. Sebab tu saya tak ada ruang dan saya tak ingin pun. Sebab tu saya tak susah untuk buat keputusan untuk keluar. Sebab apa? Sebab kita pegang pada reformasi. Dan sebab itu saya kata saya akan tetap dalam perjuangan reformasi. InsyaAllah. Tetapi saya juga mahu supaya kita juga serius. PKR dan semua elemen-elemen reformasi ini serius untuk melawan kelompok-kelompok elit. Kalau bagi ruang kepada kelompok-kelompok elit lagi, saya tak akan bersama. Dan insya-Allah, pertamanya alhamdulillah dah tak ada kelompok elit itu. Kedua, insya-Allah tak akan ada lagi. Kalau ada, kita dah ada pengajaran. Dan kita tak boleh benarkan dan jangan benarkan. Maknanya kalau daripada awal kita nampak sosok-sosok elit, permainan politik elit, permainan politik wang, menggunakan kekayaan, menggunakan kekuasaan untuk terus berkuasa, berlega dalam permainan politik PKR, kita kena lawan daripada awal. Kita kena tunjukkan yang itu. Kalau ada kita kompromi bab itu, saya tak boleh kompromi. Ini prinsip saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya yakin. Sebab dah keluar pun. Dan dia keluar dengan gerombolan dia. Semuanya tak ada. Jadi kita boleh dalam PKR itu sudah bersih dan bina dengan syarat kita bina. Kita serius bina dan kita tegas untuk pastikan tidak ada lagi elemen-elemen elit ni. Seperti yang saya sebutkan tadi saudara. Itu asas kita. Asas kita berjuang. Reform ni memang banyak reform. Banyak perkara yang kita kena reform dalam negara Malaysia. Banyak perkara yang perlukan perbaikan, yang tidak sempurna di Malaysia. Tetapi pada hemat saya dengan pengalaman kita berjuang bersama, dengan kawan-kawan, masuk jail, keluar jail, ditangkap di bawah OSA dan sebagainya, kita semua yakin masalah utama Malaysia, pembaikan paling utama di Malaysia yang perlu dilakukan ialah melawan rasuah, melawan kelompok elit. Ini yang kita kena melakukan dan ini yang saya dan kawan-kawan buat dan kita tak boleh kompromi. Kita kompromi saudara. Kita kena akui parti reform ini kompromi kepada kelompok-kelompok dan elemen-elemen elit ini selama bertahun-tahun. Saya kira tahun tu 13 tahun saudara. Saya keluar 2007, saya tunggu sampai 2020 baru PKR mampu untuk keluarkan sosok yang paling elit, yang paling korup, yang paling rasuah, yang paling bermewah yang ada dalam parti keadilan. Dan di tahap dia ditangkap di tingkat tertinggi menjadi timbalan Presiden PKR. It's a bit too late. Saya be frank. Kan? Agak terlambat kita, tetapi perjuangan mesti diteruskan. Kan? Sebab itu saya dapat rasa keresahan saudara, rasa sedih saudara. Saya dengar ni rintihan ini seluruh negara. Tetapi tak apalah. Kita tolak itu semua, kita bina. Kita bina balik. InsyaAllah. Datuk Seri Anwar pun dia juga mempertahankan. Malah dalam sesi Facebook dia beberapa minggu lalu, dia kupas ayat surah Al-Hajj ini dengan mendalam. Kupasan mendalam terhadap bagaimana kita harus melawan kelompok ini. Maknanya dia pegang dan dia tidak sempurna. Dia ada kelemahan, tetapi dari sudut rasuah, dari sudut tidak mempamerkan kemewahan dan mengejar-gejar kemewahan, Anwar Ibrahim memperlihatkan sosok yang tepat dan boleh kita letakkan harapan untuk benar-benar melakukan reformasi di negara kita. Terima kasih. Okey. Atas permintaan lah. Ya. Salam. Sebelum saya tanya bang saya share sikit lah. Ya. Bagi saya perjuangan ni tak ada parti pun. Maksudnya tak semesti nak berjuang tu dari parti. Ya. Okey. Maksudnya orang biasa pun dia boleh berjuang lah. Saya berjuang kan. Dari sini aku fikir orang nak berjuang. Begitu aku UMNO orang nak berjuang. Begitu. Soal perjuangan tu mungkin bagi saya individualis lah. Ini Cik Zam ada apa ni pertanyaan tadi. Saya tolong tanyakan aja. Ya. Jadi pertamanya sejauh mana awak punya permohonan untuk balik pada PKR tu akan berjaya? Yang keduanya kita reformasi Johor ni minta boleh-bolehnya Cik Zam balik, Datuk Anwar menerima Cik Zam kembali dalam PKR. Itu Dan saya pribadi pun saya berpendapat Datuk Anwar perlukan Cik Zam. Kita perlukan pemimpin yang ini yang boleh bawa lebih baik PKR lebih jauh lah. Dan sebab saya nampak sekarang ni antara kepimpinan PKR pun dia orang kanan kiri tak kuat. So
Sebab dia kuat tapi orang kanan kiri tak berkuat. So diperlukan Cik Zam. Orang macam Cik Zam dan kawan-kawan lain lah. Itu pandangan saya kan. Dan soalan lah. Yang ketiga pula, tadi Cik Zam cakap kita lawan rasuah. Saya ada satu pendapat lagi, satu perkara yang kita perlu lawan lagi. Apa dia? Kes YB lompat parti. Yang ini pun saya harap Cik Zam boleh masuk dalam majlis ajar reform, lawan kes ni. Sebab ini penangat besar. Ini celaka besar yang merosakkan sistem politik Indonesia. Orang dah undi kawan tiket ni bukan lompat lain. Ini pun perkara besar. Pertama rasuah, kedua kes lompat parti ni. Sekian tu je. Okey, terima kasih. Pertama pasal kes lompat parti, itu pun rasuah lah. Kalau tak ada sokongan, dia tak lompat. Jadi asasnya tu rasuah. Sebab itu bila kita fokus rasuah, kita lawan setiap elemen rasuah, mana kita boleh selesaikan, termasuk bab lompat parti ni. Jadi puncanya adalah rasuah. Jadi itu. Bab kedua tentang keahlian saya ni, ialah kita serahkan. Saya memang dah submit atas saranan kawan-kawan juga. Sebab kita tidak mahu kontroversi. Kita mahu bergerak. Okey, tak apa. Bolehlah Abang Baik kata telefon. Tak apa, saya tak kisah kan. Apa. Datuk Sri Anwar pun okey kan. Saya tak ada masalah kan. Dan dia berjiwa besar kan. Dan dia atas nama reformasi, saya tak nampak ada masalah kan. Tetapi proses tu mungkin panjang sikit kan. Parti ni ialah dia parti besar. Parti Keadilan ni parti besar sekarang. Keahliannya pun dah sampai juta. Jadi prosesnya mungkin panjang. Jadi kita biarkan proses itu berlaku. Jangan terlalu bimbang bab ini. Yang penting kita bergerak kan. Yang penting kita boleh terus bergerak, kita pertingkatkan, kita selamatkan, kita lawan kelompok-kelompok katil, kita lawan kelompok pengkhianat dengan ilmu, dengan apa ni, dengan keyakinan, dengan keberanian. Kita bergerak dan terus bergerak, insya-Allah. Itu yang lebih utama. Jangan terlalu bimbang. Macam saya sebut tadi, saya tak pernah dalam politik, saya tak pernah ada kira-kira perjawatan. Jadi jangan terlalu bimbang soal itu. Kita hentikan polemik tentang keahlian ini. Kita bergerak terus. Terima kasih. Alhamdulillah, berakhirnya sesi soal jawab tadi. Maka berakhirlah program kita pada petang ini. Kami di pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada petang ini dan juga pada pasukan saudara Izam sudi hadir ke Negeri Johor. InsyaAllah semoga apa dia bang? InsyaAllah semoga kita terus istiqamah dalam perjuangan reformasi dan tidak tergelincir daripada landasan reformasi.